Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Februari bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zaman. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Najib Razak bebas awal. Juga truk tentera bertembung lori 3 maut. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028 selepas hukuman penjaranya dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Selain tarikh pembebasan awal itu, Lembaga Pengampunan dalam satu kenyataan hari ini turut mengumumkan denda yang perlu dibayar Datuk Seri Najib dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Kenyataan rasmi yang dikeluarkan hari ini memaklumkan mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 telah bersidang pada 29 Januari 2024. Sebanyak 5 kertas pengampunan termasuk permohonan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak telah dipertimbangkan oleh Lembaga Pengampunan tersebut yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong ke-16. Setelah menimbangkan pendapat dan nasihat, mesyuarat Lembaga Pengampunan itu telah memutuskan hukuman ke atas bekas Perdana Menteri itu diberikan pengurangan 50% bagi hukuman dan denda yang perlu dibayar. Oleh yang demikian, Datuk Seri Najib dipersetujui untuk dibebaskan pada tarikh pembebasan awal iaitu pada 23 Ogos 2028 dan denda yang perlu dibayar iaitu sebanyak 210 juta ringgit dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Namun sekiranya denda tidak dibayar, tempoh penjara bagi Datuk Seri Najib akan ditambah selama setahun di mana tarikh pembebasan beliau adalah pada 23 Ogos 2029. 3 anggota tentera maut dalam kemalangan membabitkan 3 truk tentera dan sebuah lori. Insiden berlaku di kilometer 77.5 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran gurun hari ini. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Zaidi C. Hassan berkata, dalam kejadian jam 11.30 pagi itu, 3 truk tentera dipercayai dari 3 Regimen Sempadan Pangkalan Hulu sedang dalam perjalanan ke markas 30 Brigade di Perlis untuk mengambil anggota yang menjalani eksersis CPX. Beliau berkata kesemua truk tentera itu bergerak secara konvoi dan pergerakan kenderaan itu mengikut kadar kelajuan 70 km sejam dan jarak antara kenderaan lebih kurang 50 meter. Menurutnya, salah sebuah truk mengalami kerosakan dan kemudian berhenti di sebelah haluan kiri Lebuh Raya. Namun secara tiba-tiba, sebuah lori yang datang dari arah sama merempuh kenderaan tentera yang berada di sebelah kiri laluan, menyebabkan 3 anggota tentera terbabit maut di tempat kejadian. Katanya ketiga-tiga mangsa yang maut adalah Sarjan Rozali Abdul Rani, Korporal Muhammad Asri Idris 40 tahun dan Lance Corporal Muhammad Hafiz Haris 30 tahun. Zaidi berkata siasatan dilakukan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Sementara itu, suasana pilu menyelubungi perkarangan Jabatan Forensik Hospital Sultana Bahia HSB Alostar sebaik keluarga Lance Corporal Muhammad Hafiz Haris 30 tahun tiba. Pun dia kata kat Abah dia kata, tak betul Abah. Bukan dia tak meninggal lagi Abah. Cuma makcik pun tak boleh terima juga. Masa macam mimpi. Tapi kena terima juga. Kena reda. Tapi makcik ingat. Makcik kata, makcik nak bisik kat telinga dia. Makcik ampunkan dosa dia. Makcik halalkan makan minum dia dan susu dia. Susu makcik kat dia. Cuma itu je makcik nak bisik kat telinga dia. Semoga dia ditempatkan di kalangan orang iman. Dia memang anak yang baik. Katanya Allahyarham seorang yang taat pada agama dan bertanggungjawab kepada ibu bapa dan keluarga. Jenazah Muhammad Hafiz akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Wajdi, Bukit Selambau sebaik selesai urusan bedah siasat.
Seorang pemilik syarikat pelancongan dan umrah didakwa di dua mahkamah berlainan di Seremban atas pertuduhan menipu dan memperdaya seorang lelaki dan wanita berkaitan pakej umrah tahun lalu. Bagaimanapun tertuduh Muzamil Solihin Musa 47 tahun mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut yang menyebabkan kerugian berjumlah lebih RM166,000. Mengikut pertuduhan di Mahkamah Session Seremban, tertuduh didakwa menipu dengan memperdaya dan mendorong seorang lelaki berusia 53 tahun untuk menyerahkan wang tunai RM115,030 yang mana lelaki itu tidak akan berbuat demikian sekiranya tidak diperdaya tertuduh. Perbuatan itu dilakukan tertuduh antara 23 Januari hingga 30 Januari tahun lalu di syarikat FR Travel Sdn Bhd di Nilai Negeri Sembilan. Bagi pertuduhan tersebut, mahkamah menetapkan 11 Mac ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. Manakala prosiding kes di Mahkamah Magistrate Seremban pula, tertuduh juga mengaku tidak bersalah kerana memperdaya seorang wanita berusia 31 tahun untuk menyerahkan wang berjumlah RM51,330 antara 13 Januari hingga 23 Februari tahun lalu di sebuah syarikat berbeza atas tujuan sama. Bagi pertuduhan ini, mahkamah menetapkan 12 Mac untuk tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. ...131 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar yang ditahan di depoh tahanan imigresen Bido dekat Tapah merusuh dan melarikan diri kira-kira pukul 9.50 malam semalam. Dalam kejadian itu, seorang daripada tahanan maut dalam kemalangan di kilometer 335 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Bido. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Muhammad Naim Asnawi berkata kejadian orang kena tahan OKT merusuh dan lolos itu melibatkan 115 lelaki etnik Rohingya dan 16 lelaki Myanmar. Katanya setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pencarian kesemua tahanan yang lolos kini giat dilakukan menerusi op tutup di beberapa kawasan termasuk daerah Mualin. Siasatan dijalankan dengan bantuan pasukan Gerakan Am PJA Bidor dan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPK Perak serta JSJ Bukit Aman. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 223 Palang 224 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Rusli Jusoh berkata seramai 100 anggota ditambah terdiri daripada Jabatan Imigresen dan pasukan Gerakan Am PJA bagi mengesan tahanan yang lolos. Kesemua anggota itu telah diatur gerak sejak pagi tadi untuk membantu 275 anggota sedia ada untuk meneruskan operasi pencarian. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi bilik gerakan Depo Imigresen Bido di talian 05-434-8736, Balai Polis Bido 05-434-2222 dan Balai Polis Tapah 05-401-1222. Sementara itu, 4 daripada 131 parti yang lolos itu telah ditemui petang tadi. Mereka dijumpai dalam kawasan Paya dan Semak berhampiran perkampungan orang asli Sanding di dalam kawasan Kampung Poh, kira-kira 15 km dari depoh imigresen sementara Bido. Kesemua pelarian etnik Rohingya yang ditahan itu berusia antara 17 hingga 22 tahun. Keempat-empat lelaki warga asing terbabit ditahan menerusi operasi yang dijalankan pihaknya dengan kerjasama polis pada jam 4 petang. Tahanan melarikan diri itu ditempatkan di 3 daripada 5 blok di depo berkenaan yang mempunyai keseluruhan 556 tahanan warga asing. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya berpandangan parti itu tidak pergi jauh dan bersembunyi dalam lingkungan di daerah itu. Mereka mungkin merancang untuk bergerak pada malam ini dan dalam kumpulan kecil. Setakat ini kita akan mencari dalam radius kawasan depo tahanan Bido ini dan kita lihat jauh mana mereka pergi kerana mereka ini melarikan diri dalam keadaan selai sepinggang. Tanpa membawa apa-apa keperluan diri, makanan ke, wang ke, dan kita percaya dengan keadaan seperti berikut, insya-Allah dengan pelibatan di semua agensi yang terlibat, plan-plan ini akan dapat kita tahan semula. Dalam kejadian malam semalam itu, tahanan dipercayai bertindak merempuh jeriji besi secara beramai-ramai sebelum melepasi pagar keselamatan dan keluar dari depo.
Masjid terbesar di India membawa pelbagai keunikan. Alhamdulillah bertemu kembali. Jami'ul Futuh atau The Indian Grand Mosque menjadi kebanggaan rakyat Islam di Kerala dan turut digelar serambi Makkah, India. Masjid yang paling besar di India itu mempunyai reka bentuk yang sangat unik membuatkan masjid berkenaan menjadi tarikan utama ketika berada di sana. Dari Kerala, India, wartawan Abdul Rahman Kunyu yang berkesempatan mengunjungi masjid berkenaan melaporkan. Nama Jami'ul Futuh diambil daripada surah Al-Fath yang menceritakan tentang kejayaan. Masjid ini terletak di markas Knowledge City, Kerala, India dan menurut pengarah urusannya, Syekh Dr. Muhammad Abdul Hakim Al-Azhari yang juga anak kepada Mufti Besar India Syekh Abu Bakar Ahmad, pembinaan masjid ini mahu dijadikan sebagai tempat berkumpul dan boleh dikunjungi oleh pelbagai masyarakat selain sebagai tempat beribadah. Most of these kind of monumental masjids are built by either the badshahs, the kings, the rulers, or big corporates, big business people. Here, ulama, empty-handed, surrounded by millions of poor people. So then Sheikh thought to make an ocean with the drops. Alhamdulillah, like this, by the drops of money, made an ocean and built this masjid. Sehingga kini masjid berkenaan bukan sahaja tempat untuk beribadah, malah menjadi tempat untuk ulama dalam dan luar negara menyampaikan syarahan dan dakwah. Seni bina masjid yang cukup unik ini diambil daripada pelbagai negara termasuk Maghribi dan Turkiye. Konsep kubah masjid yang diinspirasikan dari Turkiye itu diisi dengan ayat Al-Quran dan selawat. Antaranya surah Muzammil yang menceritakan tentang pengurusan masa. لأن هذا المسجد بنينا في مكان واسع يمكن أن يجيء الناس إليه ولأسباب متفرقة أسباب كثيرة يجيء الناس من بلاد بعيدة ويكون المسجد مدرسا بهذه الناس. Antara tarikan lain sekeliling masjid juga ditulis dengan 313 nama ahli badar dan terdapat 10 pintu di sekeliling masjid diberi nama Babu Salam, Babu Taqwa, Babu Rahmah, Babu Fath, Babu Ihsan, Babu Sofa dan Babu Taubah. Di masjid berkenaan juga mempunyai 4 tiang besar yang membawa simbolik kepada 4 mazhab iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Mimbar yang berada di dalam masjid ini disimpan dan hanya akan dikeluarkan ketika perlu digunakan seperti solat Jumaat, Aidilfitri dan Aidiladha. Ia bertujuan supaya tidak memakan ruang solat kepada jemaah. Masjid yang dilengkapi dengan pelbagai keunikan itu turut memberi manfaat kepada mereka yang bukan Islam dengan menyediakan ruang membaca di atas dalam masa sama. Mereka juga mampu melihat umat Islam menunaikan kewajipan rukun Islam kedua di bahagian bawah. Jami'ul Futuh atau Grand Masjid India merupakan masjid terbesar di India ini yang terletak di Kerala yang merupakan serambi Mekah untuk India. Dan apa yang lebih menarik, masjid ini mampu menampung 25,000 jemaah pada satu masa dan bukan hanya mampu menarik minat kepada mereka yang Islam, malah mereka yang bukan Islam juga turut hadir ke masjid ini bagi melihat sendiri sejarah Islam yang ada di masjid ini. Laporan Abdul Rahman Kunyu bersama juru kamera Nur Imran Nordin, Kerala, India untuk Berita Al-Hijrah. Alam Semula Jadi dan Sultan Ibrahim berpisah tiada. Penduduk Mersing yang ditemui kru Berita Al-Hijrah berkata yang di-Pertuan Agong ke-17 itu amat cintakan keindahan alam dan mementingkan kebersihan khususnya pulau-pulau yang terdapat di daerah itu. Justru itu rata-rata pemain industri pelancongan berpandangan ketegasan dan fokus yang ditekankan baginda terhadap eko-pelancongan itu dijangka dapat mengangkat martabat industri berkenaan di negara ini sehingga ke peringkat global. Laporan lanjut bersama wartawan Hadizah Faisal.
Menurut pemain industri pelancongan Mat Khalid Hussein, Mersing merupakan salah satu daerah yang kaya dengan keindahan alam semula jadi. Pulau-pulau yang terdapat di daerah ini antara lokasi yang menjadi tumpuan dan sering dikunjungi baginda dan kerabat untuk melakukan aktiviti menyelam dan sebagainya. Bukan sekadar menikmati keindahan, baginda juga mengambil langkah untuk memulih dan memelihara habitat flora dan fauna yang terdapat di setiap penjuru pulau di Mersing yang juga menjadi tumpuan pelancong luar negara. Dia begitu sebenarnya untuk dia protect the island, senang cerita. Pulau tu sekarang ni kita ada satu pulau, Pulau Mawar kat Mersing. Dulu ramai orang pergi. Cantik pulau tu. Tapi dah mula orang buang sampah kan. So tuanku datang, tuanku tengok dia pagar kawasan tu dia gini bagi orang jaga, orang kampung jaga, korporasi kampung jaga, kenakan bayaran. Tempat tu sekarang dia cantik dan bersih. Menurut salah seorang lagi pemain industri pelancongan, Ahmad Sofi Daud, dia percaya bahawa dengan kepimpinan dan ketegasan Sultan Ibrahim, sektor itu akan mencapai tahap perubahan di luar jangka dalam tempoh pemerintahannya dan akan memberi impak positif terhadap alam sekitar, termasuklah ekonomi negara untuk jangka panjang. Seluruh rakyatlah mengharapkan perubahan yang banyak pada ekonomi negara. Rakyat perlukan sebuah kerajaan dan yang kukuh, yang kuat. Mereka berpandangan rakyat juga perlu bersatu hati untuk menjadikan sektor pelancongan di negara ini sebagai tarikan utama sekaligus mampu bersaing dengan negara-negara maju. Semua menggunakan duit kan, tapi kita sebagai individu kita boleh bantu dengan cara we keep clean. Kita bersihkan tempat kita. Kan? The nature is there, cantik tempat kita, tapi kebanyakan tempat kita ni tak bersih. Sebab kita punya mentality, attitude orang Melayu ni masih jauh lagi untuk sampai ke tahap bersih, kan? Infra lah, maksudnya jalan raya, hubungan Mersing ni daripada Johor Bahru atau daripada Keluang terutamanya, perlukan jalan raya yang kemas, yang cantik. Tidak perlu juga bertaraf lebuh raya kan. Sifat cintakan dan tegas dalam menjaga alam semula jadi pastinya memberi gambaran kepada seluruh rakyat Malaysia bagaimana hala tuju sektor pelancongan di negara ini pada masa akan datang. Semoga fokus yang diberikan kepada sektor pelancongan di Mersing Johor ini sama diberikan kepada sektor pelancongan di seluruh negara dan memberi impak yang lebih besar pada masa akan datang. Laporan Khadijah Faisal dari Mersing Johor untuk Berita Al-Hijrah. Dilarang makan dan minum selama 72 jam. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Sedikit perkembangan di Gaza. Kira-kira 1.9 juta penduduk Palestin yang berlindung di Rafah bimbang dengan hasrat tentera Israel untuk bergerak ke zon yang sebelum ini diisytihar selamat. Kebimbangan itu semakin mendebal apabila Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mahu meluaskan serangan di Rafah selepas Zionis mendakwa sudah berjaya memusnahkan Hamas di Khan Yunis. Jelas Gallant, kemenangan bagi negara haram itu tidak akan lengkap melainkan tentera Israel meluaskan kemarahan mereka ke Rafah. Ia sekaligus mencetuskan panik buat rakyat Gaza yang mencari perlindungan di sempadan Mesir itu memandangkan ada lokasi terakhir buat mereka. Jika serangan di Rafah diperhebat, ia akan menjurus kepada insiden pembunuhan beramai-ramai. Sedangkan keputusan ICJ telah meminta Israel untuk mencegah jenayah kemanusiaan berkenaan. Rafah kini sesak dengan lebih 1 juta rakyat Gaza yang lari dari konflik perang di utara dan kemasukan penduduk ke kawasan itu semakin meningkat susulan serangan dahsyat di Khan Yunis. Sejak kebelakangan ini, Israel memperhebat pencerobohan darat di Khan Yunis termasuklah menyerang dan mengepung hospital. Kerosakan jelas kelihatan di Bandar Terbabit, malah lebih sadis mayat bergelimpangan di mana-mana. Khan Yunis juga berdepan penyebaran penyakit berjangkit kerana ketiadaan sumber air bersih dan persekitaran yang tidak sihat. Dilarang makan dan minum selama 72 jam, malah
diseksa tanpa henti. Lebih menakutkan, tahanan diugut dengan menggunakan anjing. Itu antara pengalaman ngeri rakyat Gaza ketika berada dalam tahanan Israel. Walaupun singkat, namun ia meninggalkan kesan trauma kepada mereka. Tahanan Palestin berkenaan dibawa ke Hospital An-Najjar di Rafah untuk menerima rawatan selepas mereka mengalami kecederaan. أنا قعدت 7 أيام. أول 3 أيام 72 ساعة ممنوع منعا باتا، لا تأكل ولا تشرب ولا تفوت حمام، ومربط ومجمع على مدار الوقت طول الأسبوع. والله ظروف الاعتقال مأساوية جدا، تعذيب وضرب وإهانة، وأي أنت شايف كيف، وأي إحنا كنا هذا من السجن. هذا كله من السجن، صوبات ايدينا يعني خربانه، يعني هاي بدنا نشوفها نتعالج، نعرف ايش مصير ايدينا يعني بعد هيك. Sejak perang tercetus 7 Oktober lepas, 27,019 rakyat Gaza terbunuh manakala lebih 60,000 lagi cedera. Terbaru, Qatar memaklumkan Hamas bertindak balas secara positif untuk menerima cadangan untuk menghentikan perang di Gaza. Kabus tebal yang menyelubungi Hanoi menjejaskan puluhan penerbangan akibat jarak penglihatan yang berkurangan. Di lapangan terbang antarabangsa Noi Bai, 37 penerbangan dilapor tidak dapat mendarat selain lebih 50 penerbangan lain terpaksa ditangguh. Syarikat penerbangan tambang murah Vietnam Vietjet berkata beberapa penerbangannya yang dijadualkan mendarat di Hanoi dilencongkan dan mendarat di bandar Haiphong. Kabus tebal juga menyebabkan peningkatan dalam pencemaran udara dengan indeks kualiti udara AQI di ibu negara Vietnam meningkat melebihi 200 untuk mencapai tahap sangat tidak sihat. Kabus tebal muncul di ibu negara Vietnam pada awal pagi dengan tahap kelembapan mencapai lebih 90%. Pencemaran udara di Hanoi secara konsisten disenaraikan antara yang tertinggi di dunia dengan pihak berkuasa kesihatan menasihati orang ramai untuk memakai topeng dan menghadkan aktiviti luar bulan lalu. Jarak penglihatan menurun kepada kurang daripada 10 meter menyebabkan keadaan pemanduan yang berbahaya di jalan raya. Kabus tebal dijangka berterusan sehingga 4 Februari. Selepas ni, ekspor barangan Malaysia kembali berkembang. Laporan BA Niaga, ekspor barangan Malaysia dijangka pulih dan berkembang pada kadar 5.3% tahun ini. Ia disokong manfaat pemulihan aktiviti perdagangan dan pengeluaran global. Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF Research dalam satu nota penyelidikan berkata jangkaan positif ekspor barangan Malaysia tahun ini berbanding penguncupan 8% pada 2023 turut dipacu keyakinan dalam kalangan pengilang yang meningkat sedikit daripada Disember 2023. Pengeluar tempatan juga terus menjangkakan permintaan bertambah baik. S&P Global melaporkan bahawa pertumbuhan pengilang Malaysia meningkat sedikit pada Januari 2024 daripada Disember tahun lalu di tengah-tengah tanda-tanda peningkatan permintaan. Indeks pengurus pembelian PMI pembuatan S&P Global Malaysia yang diselaraskan secara bermusim mencatatkan 49.0 pada Januari, meningkat daripada 47.9 pada Disember dan tertinggi sejak September 2022, mencatatkan paras tertinggi 16 bulan. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.